Ya kawan-kawan, selamat malam. Pada kali ini Nalujmis ingin membawa anda satu cerita, yaitu cerita legenda Pulau Supirak yang ada di Pitas ini ya. Kalau kita nampak di video ini, inilah Pulau Supirak yang disumpah menjadi batu. Ceritanya lebih kurang macam cerita Malim Kundang dan Si Tanggang yang sememangnya antara sastra rakyat yang amat terkenal di Nusantara. Ia juga turut memberi pengajaran kepada generasi muda agar jangan sekali melupakan kedua orang tua taklah sudah disimbahi dengan kesenangan. Sentiasa ada maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat buat pedoman kita semua. Itu dia punya cerita. Dan bercerita dari aspek cerita anak derhaka ini, tanpa kita sedari sebagai rakyat Malaysia, ada satu penceritaan yang hampir sama, cuma mungkin wataknya berbeza, yaitu yang dikatakan mempunyai perkaitan dengan kewujudan sebuah pulau terletak nun jauh di Pitas, seperti yang anda lihat di video inilah, di gambar inilah. Pulau itu dinamakan Pulau Supirak, yang mana merupakan kawasan tarikan pelancong di kawasan tersebut karena rupa bentuknya seperti sebuah kapal. Memang sebuah kapal lah, dan sesiapa yang belum pernah melihat di tempat ini haruslah melawat tempat ini. Memang cantik dan memang awesome lah tempatnya. So dia punya cerita lebih kurang beginilah. Suatu waktu dahulu di sebuah perkampungan yang dinamakan Kampung Kaugun, tinggal sepasang suami istri. Oleh kerana perkampungan mereka terletak di tepi laut, maka sudah menjadi lumrah dahulu kala mata pencarian mereka adalah sebagai nelayan. Pada suatu hari, si suami yang keluar ke laut telah hilang. Si istri yang bernama Supirak pula, yang sedang berbadan dua, tetap sabar menunggu suami di tepian pantai setiap hari. Hari berganti bulan dan seterusnya. Genaplah 9 bulan kandungan Supirak, dan apalah nasibnya, terpaksa mengharungi penghidupan tanpa suami. Menempuhi penghidupan ala kadar, Supirak membesarkan cahaya matanya yang dinamakan Ragam sendirian, dan ternyata kegigihan serta berkat tunjuk ajar dari ibu yang baik menjadikan Ragam tampil sebagai pemuda yang kuat bekerja dan sentiasa mendahulukan ibunya Supirak di dalam serba-serbi. Dari hanya pondok buruk tempat berteduh dari panas mentari dan hujan, Ragam mampu membina dengan tulang empat keratnya sebuah rumah yang sederhana di kawasan yang dinamakan Torong Putih. Dan sejarah ini, Torong ini kalau kita pergi Pitas masih boleh diceritakan oleh orang-orang lama di sanalah. Dek kerana fobia dengan dunia lautan kerana suaminya hilang begitu sahaja ditelan air laut, membuatkan Supirak, si ibu, tidak pernah membenarkan anak tunggalnya menjadi nelayan. Akur dengan permintaan ibunya, maka dikatakan Ragam hanya bekerja kampung sahaja, seperti mencari kayu api, membina rumah dan sebagainya. Namun jauh di sudut hati Ragam sebenarnya masih lagi diulit untuk menjelajah dunia lautan seperti ayahnya, tetapi disimpan niat tersebut bagi menjaga hati ibunya Supirak. Pada suatu hari dikatakan ada sebuah bahtera yang cukup besar datang berlabuh di Torong Putih. Kedatangan bahtera itu adalah untuk mengisi bekalan bagi pelayaran yang seterusnya. Ragam seperti selalunya yang bekerja kampung akan mengayuh perahunya menjual apa sahaja barangan yang mampu dijual kepada kapal-kapal yang singgah. Kagum dengan bahtera tersebut yang ada serba-serbi menyebabkan Ragam mempunyai niat untuk memohon pekerjaan sebagai anak kapal di bahtera tersebut. Taklah pulang ke rumah pada hari itu. Setelah habis bekerja, Ragam duduk termenung di tangga rumahnya yang menghadap laut. Keadaan anak tunggalnya yang nampak sedih telah menyebabkan ibunya Supirak mengetahui ada sesuatu yang tidak kena. Dan setelah disoal berulang kali, akhirnya Ragam meluahkan isi hatinya, yaitu memohon keizinan daripada ibunya untuk melihat bekerja menjadi anak kapal. Walaupun pada mulanya Supirak membantah, namun melihat kesungguhan Ragam, akhirnya beliau mengalah dan membenarkan anak tunggalnya untuk bekerja jauh dan meninggalkan dirinya seorang diri di Torong Putih. Keesokan harinya, Ragam mendatangi bahtera tersebut, dan kerana kepetihan beliau berbicara ditambah lagi susuk badannya yang sasa, akhirnya beliau diterima bekerja sebagai anak kapal oleh nakoda bahtera tersebut. Tiba waktunya Ragam hendak berangkat ke negara orang, ibunya si Supirak turut menghantar beliau dengan berperahu ke bahtera besar itu.
Setelah naik ke batara itu, dikatakan Ragam berjanji dengan ibunya bahawa beliau akan pulang jua suatu hari nanti membawa kekayaan untuk ibunya agar tidak lagi melalui kesusahan hidup. Ibunya si Supirak pun merelakan pemergian anak tunggalnya dengan linangan air mata. Dan sebagai bukti ikatan janji pada ibunya, Ragam telah mencabut sehelai rambutnya untuk disimpan oleh ibunya. Hendak dijadikan cerita ketika di dalam pelayaran, Ragam merupakan kelas yang cukup rajin, berdedikasi sehingga menjadi orang harapan kepada nakoda berdarah tersebut. Dan apabila nakoda Batra bersara, akhirnya Ragam diangkat untuk mengambil alih tugasnya sebagai nakoda. Dan sejak itulah nama nakoda Ragam begitu gah sekali. Suatu hari Batara nakoda Ragam singgah untuk berniaga di pulau yang bernama Pulau Intan. Di situlah nakoda Ragam bersua dengan seorang gadis yang elok rupa parasnya, lantas jatuh cinta pandang pertama. Gadis ini bernama Dayang Dundunai dan merupakan putri kepada pemerintah Pulau Intan. Dan kerana hati sudah bersatu, akhirnya nakoda Ragam memberanikan diri untuk bertandang ke istana Bakia bagi menemui sendiri ayah anda gadis tersebut. Atas sifat nakoda Ragam yang beradat itu, membuatkan pinangan beliau langsung diterima oleh ayah anda Dayang Dundunai, dan majlis perkawinan mereka diadakan dengan gilang gemilang sekali. Setelah lama di Pulau Intan, akhirnya nakoda Ragam memohon keizinan daripada ayah andanya ataupun mentuanya untuk membawa pulang istrinya, yaitu Putri Dayang Dundunai, berlayar dan berjumpa dengan keluarganya di Torong Putih Pitas. Bermulalah episod pelayaran pertama nakoda Ragam bersama istrinya membelah lautan menuju ke destinasi kampung halamannya. Taklah sebuah batara besar melabuhkan sau di sebuah kawasan pantai yang terpincil, sudah tentu akan menjadi bualan penduduk kampung, dan perkabaran seorang anak Torong Putih sudah menjadi seorang nakoda yang kaya raya akhirnya sampai ke telinga ibunya, Supirak. Dengan hati yang gembira dan bangga, si ibu Supirak tanpa membuang masa telah berdayung menuju ke batara nakoda Ragam. Ketika sudah berada dekat di batara nakoda Ragam, itulah Supirak memohon keizinan daripada anak kapal untuk beliau naik menemui anak lelaki kesayangannya. Namun sayangnya kerana beliau melihat miskin dan baju yang lusuh dan compang-camping, menyebabkan beliau dilarang untuk berbuat demikian. Mendengar keriuhan itu menyebabkan nakoda Ragam meninjau apa yang berlaku, dan kerana malu lebih lagi istrinya Putri Dayang Dundunai ada di sebelah beliau, menyebabkan beliau sendiri turut memaki hamun dan menghina ibu kandungnya. Kerana dimalukan dan dihalau, akhirnya Supirak kembali ke pondok buruknya dengan perasaan yang cukup kesal dan kecewa. Anak yang dikandungnya 9 bulan 9 hari dan dibesarkan umpama menentang minyak yang penuh, malu mengaku dirinya sebagai ibu kandung kerana kemiskinan. Remuk hatinya diperlukan sedemikian rupa sehinggalah si Supirak yang kecewa mengeluarkan helaian rambut yang diberikan nakoda Ragam awal dahulu, lantas menyumpah seluruh batara dan isinya menjadi batu. Taklah itulah juga diceritakan laut yang tenang bertukar bergelora, cuaca yang redup berubah menjadi gelap, dan hujan lebat jatuh ke bumi. Pada ketika itulah batara nakoda Ragam sudah terombang-ambing di pukul gelora. Di dalam keadaan yang hingar bingur itulah nakoda Ragam sadar bahawa dirinya telah membuat dosa yang amat besar ke atas ibunya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya, kerana hati ibunya sudah remuk berkecai atas kelakuannya yang biadab. Akhirnya batara besar nakoda Ragam bertukar menjadi batu yang dinamakan Pulau Supirak oleh masyarakat tempatan di Pitas, Sabah. Begitulah cerita legenda versi Sabah yang merupakan persamaan dengan cerita Si Tanggang ataupun Malim Kundang. Nama seperti nakoda Ragam mungkin sesuatu yang amat menarik untuk kita teliti, kerana ianya bersamaan dengan nama seorang pemerintah Brunei yang turut terkenal ceritanya mengembara dari satu tempat ke satu tempat lain di Pulau Borneo. Kalau sudah namanya seperti pulau, mesti ada perkaitan dengan biarpun cerita legenda itu adalah berdasarkan cerita benar dan kemudian ditukar tambah oleh penglipur lara untuk pengindahan cerita. Dan kalau kita melawat Pitas, kita akan nampak beberapa keajaiban ataupun legenda yang bentuk-bentuk seperti yang kita nampak di gambar ini, yang disumpah
yang mana Supirak disumpah menjadi batu, jadi kapal nakodanya, dan ada juga batu-batu yang menyerupai orang menari, ada juga talam-talam yang dikabarkan daripada kapal tersebut terbang ataupun bila dipukul ombak dia talam itu jatuh dan menjadi batu, dan banyak lagi cerita legenda yang ada di Pitas ini. Jadi sekian dari Knowledge Mitch, semoga cerita ini akan memberikan anda satu insight untuk melawat tempat ini. Knowledge Mitch, take care. God bless.